Sebelum ni Ibnu Jauzi dia ada sebut tentang orang yang mendedahkan aurat, masuk tandas awam tanpa kain basahan yang menutup aurat, tempat mandi awam di Syam. Sekarang ni nak cerita tentang orang perempuan pula. Hukum aurat sesama wanita. Berkata Imam Ibnu Jauzi, wala yahillu lil mar'ati an tanzura min al mar'ati ma baina surratiha wa rukbatiha walau kana ibnatuha wa ummuha illa an takuna al bintu saghiratan fa idza balagat 7 sinin istatarat wastatara minha. Tidak halal bagi seorang wanita memandang aurat wanita yang lain daripada bahagian pusat hingga ke lututnya. Ini aurat wanita dengan wanita muslim. Wanita dengan wanita muslim, dia punya had minimum aurat dia daripada pusat sampai ke lutut. Dia macam aurat lelaki sama lelaki, yang dipegang dalam mazhab Syafi'i lah. Dan kita pun tahu dalam cerita aurat ni dia ada banyak pandangan. Ini yang disebut oleh Ibnu Jauzi. Dia kata walau kana banatuha, walaupun perempuan dengan perempuan itu hubungannya ialah ibu ataupun anak perempuan. Maknanya seorang ibu dengan anak perempuan dia, dia punya aurat dengan anak perempuan dia yang dah balik ialah antara pusat sampai ke lutut. Antara pusat sampai ke lutut. Kecuali jikalau itu adalah anak perempuan, apabila umurnya mencapai 7 tahun, maka anak perempuan itu perlu menutup aurat supaya ia tidak dapat dilihat. Maknanya kalau budak perempuan yang bawah daripada usia balik, itu tak ada isu. Sekarang ni ialah isunya ialah pada perempuan yang sudah sampai usia balik, dia dengan perempuan-perempuan muslim yang lain. Maknanya dia dalam rumah tak ada lelaki lain, dia dengan mak dia, dia dengan adik-beradik perempuan dia, dia dengan kata apa sepupu-sepupu perempuan dia, dia dengan perempuan-perempuan muslim yang lain. Aurat sama-sama perempuan muslim ni antara pusat sampai ke lutut. Tapi kita tak buatlah benda tu. Kan? Takkan nanti ada orang tanya, kalau macam tu pakai seluar 3 suku okey kot, tak payah pakai baju. Tak payah tanya lah yang tu. Orang tak buat pun benda tu. Tak ada orang buat pun. Okey, maknanya itu had minimum lah. Itu had yang minimum. Orang tak buat benda macam tu. Maknanya adat kebiasaan kita tak pakai macam tu dalam rumah kita. Okey, walaupun kita tahu had minimumnya lebih daripada tu, kurang daripada tu lagi lah. Okey. Yang jadi isu aurat perempuan muslim dengan perempuan bukan muslim ataupun orang kafir. Para ulama berbeza pandangan dalam isu ni. Ada yang mengatakan orang perempuan Islam dengan perempuan kafir, kafir itu pula bagi dua, kafir zimmi dengan kafir harbi. Saya sebut satu-satu. Had aurat perempuan Islam dengan kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang tunduk patuh dengan peraturan bila mana dia berada di negara orang Islam. Kafir-kafir yang ada tempat kita ni lah, di negara kita ni, orang Cina, India yang non-Muslim. Kita perempuan dengan perempuan Cina yang bukan Islam, takat mana aurat dia? Okay. Ada pandangan mengatakan sama macam perempuan Muslim juga, antara pusat dengan lutut. Tapi pandangan tu tak kuat. Pandangan yang kuat mengatakan kita boleh buka aurat unjuran saja pada dia. Aurat unjuran ni maksud dia apa? Kepala, rambut ni okey, boleh buka. Okey. Siku, lengan apa semua ni okey. Kaki semua okey. Okey. Lebih pada tu tak. Aurat-aurat yang ditutup pada kebiasaan yang lain. Maknanya kalau kita duduk rumah, kita pakai baju t-shirt apa semua tu yang lengan pendek. Lepas tu pakai kain apa nama ni? Kain batik ke apa? Tak pakai tudung apa, itu dengan kafir zimmi okey, boleh. Sebahagian pandangan kata macam tu. Cuma majoriti para ulama mengatakan tak kira dia zimmi ke, tak kira dia harbi ke, aurat perempuan muslim dengan perempuan bukan muslim sama macam hak aurat perempuan dengan lelaki. Dia tak boleh buka kecuali muka dan juga dia punya tapak tangan. Sebab tu ada orang petikai tentang isu orang-orang perempuan muslim yang pergi dandan rambut di kedai-kedai pendandan rambut yang bukan muslim, tapi dia perempuan. Kalau yang lelaki memang confirm tak kena lah cerita tu. Okay. Dia boleh ataupun tidak?
Okay. Dalam laman web Mufti Wilayah dia sebut tentang bila mana ada keperluan. Contoh, kita pergi berubat, doktor tu doktor perempuan non-Muslim, kita terpaksa buka. Okay. Dalam bab perubatan ni tak ada isu lah. Okay. Hatta kepada lawan jantina pun takat yang dia perlulah. Okay. Cuma bila mana dah terdesak. Okay. Contoh, tempat yang kita duduk tu memang tak ada pendandan Muslim, kita pergilah. Kita boleh pegang pandangan yang kata boleh untuk unjuran. Tapi saya rasa zaman sekarang ni dah banyak kot pendandan yang Muslim pun. Maknanya tukang gunting rambut tu dia Islam. Kita perempuan nak pergi potong rambut ke, nak pergi kerinting rambut ke dekat tempat orang yang gunting rambut tu perempuan Muslim, kita pergi situ lah. Pilihan dah banyak. Walaupun kita pergi, kita tengok dia pun tak pakai tudung, tak apalah, itu isu lain. Okay. Kadang-kadang dia pun terima yang lelaki. Kan ada setengah-setengah tempat Muslim pun, dia pun gunting rambut lelaki, kemas lagi pada kedai gunting rambut lelaki pun. Ramai pula orang lelaki pergi. Okay. Kita taklah gunting sekali, maknanya kursi sebelah tu pun lelaki. Kita pergi yang tertutup lah. Isu yang sama bila mana orang tu pergi spa ke, pergi berurut ke, sama saja. Okay. Jadi untuk isu ni, saya tak nak baca syarah dia. Yang nak disebutkan oleh penulis dan juga yang syarahkan ni, iaitu Dr. Zahiruddin, ialah mengambil berat. Orang awam ni dia kurang sikap mengambil berat tentang isu aurat bila mana dia bergaul sesama orang-orang dekat lah. Okay. Contoh, bila mana musim perayaan, aurat di antara ipar ni, ada orang dia tak berapa ambil kisah sangat. Dia buka tudung di hadapan abang ipar dia dan adik ipar dia perempuan. Dia tu tak boleh. Dia buka aurat-aurat unjuran dia di hadapan ipar dia. Sebab tu ada hadis Nabi sebut ipar itu ialah kematian. Benda tu boleh buka kepada, walaupun ada orang dia kata, saya tengok abang ipar saya, kakak ipar, adik ipar saya okey je. Okey, isu lain. Tapi ini ialah syariat. Ini ialah syariat. Dan kita tak tahu bisikan syaitan ni macam-macam. Bisikan syaitan ni macam-macam. Cuma saya nak katanya ialah bercakap tentang bab aurat ni, ianya benda yang serius dan ianya perlu diambil perhatian oleh kita. Maknanya kita kena jelas dalam bab ni. Dan zaman sekarang, kalau kita tengok musim-musim perayaan zaman sekarang ni, dia dah tak macam dulu. Orang dulu kalau balik beraya ni, dia akan balik tidur satu rumah, semua ada dalam tu. Adik ipar ada, kakak ipar ada, adik beradik ada. Sekarang ni orang ramai kalau balik beraya, orang prefer sewa hotel juga. Saya tahu tu sebab kalau saya balik Pantai Timur memang hotel penuh juga. Hari raya pertama pun penuh, hari kedua penuh, homestay pun penuh. Orang tak duduk dah rumah induk tu, maknanya rumah mak ke, tak duduk. Sebab sebahagian orang dia nakkan privacy. Kalau dia nak jaga bab tu, okey. Dan mak ayah dia kena sedar dalam bab ni. Kadang-kadang rumah-rumah lama, rumah-rumah orang tua yang lama, rumah-rumah kampung lama, dia tidak ada ruang privasi yang cukup untuk tutup benda tu. Jadi mak dan ayah dia kena faham lah. Kenapa menantu tak nak tidur? Jangan kita rasa dia orang ni dah balik jarang-jarang, balik pula tidur homestay. Kadang-kadang kita kena faham isu tu. Sebab bukan mudah, dia nak kena pakai stocking selalu, dia nak kena pakai hand guard selalu. Tambah pula rumah lama ni kan, rumah-rumah yang tak ada ceiling ni, panas. Pukul 3 pakai macam Ustazah Kejayaan lagi. Maknanya panas benda tu. Jadi kita kena faham lah, kita sendiri tu kena faham lah. Kita mak ayah kena faham kenapa menantu kadang-kadang dia pilih. Jangan pakai kaedah zaman dulu. Kaedah zaman dulu lain. Sebab orang ingat zaman-zaman dulu tak ada isu. Orang-orang, setengah-setengah orang ni, maaf saya sebut sikit, ada setengah orang dia rasa macam, alah zaman dulu orang tak pakai tudung okey. Zaman dulu cerita zaman dulu. Syariat dia tak berubah. Kan kalau tengok cerita P.Ramlee kan, rambut orang perempuan dalam cerita P.Ramlee pun dahsyat-dahsyat. Tinggi macam gunung sekian-sekian. Zaman dulu pakai dengan gaun buka sampai sini, dahsyat zaman dulu. Cuma zaman dulu cerita orang rogo orang tak hangat macam sekarang. Lalu kita berkata orang dulu buka macam ni pun tak kena rogo. Tu cerita dulu. Tapi apa yang dia buat tetap salah. Cerita dulu. Zaman sekarang ni bukan perempuan je kena rogo, lelaki pun kena rogo. Tuan-tuan tengok berita, 3 orang perempuan rogo seorang lelaki. Dahsyat tu.
Laki pun tak selamat, perempuan pun tak selamat. Semua keadaan kena jaga. Okey. Nak katanya bab aurat jangan ambil mudah. Okey. Dan kita kena sedar bila mana bab perayaan ni jangan membungkus aurat tapi tutup aurat. Ada orang dia bungkus aurat, tutup tapi bentuk nampak. Okey. Bentuk tu menjadi juga. Okey, yang tu tak boleh. Sebab kita tak tahu bisikan syaitan dia dahsyat. Dalam bab-bab aurat ni kita kena beri penekanan lah. Kena sedar zaman sekarang. Benda-benda tu kita kena sedar. Okey. Jadi kalau orang dia nak, sebab tu saya rasa lah orang Islam ni dia kena ada satu model rumah yang bagus supaya dia ada privacy. Dalam masyarakat Arab benda ni dia jaga. Tak semua orang Arab macam tu, tapi kebanyakan saya tengok rumah-rumah orang Arab ni dia memang pisahkan dengan pemisahan yang jelas antara lelaki dan perempuan dalam rumah pun. Maknanya dia punya ruang tamu tu dalam bilik. Rumah-rumah orang Arab ni ruang tamu dia orang ialah bilik. Macam kita ruang tamu lah. Ruang tamu tu kita boleh tengok tangga dapur, kita boleh tengok pintu bilik-bilik lain. Itu konsep rumah orang Melayu kita. Tapi rumah orang Arab, dining hall, ruang tamu ni dia jemput kita masuk dalam bilik, kita duduk dalam tu lah. Kalau orang yang kaya sikit dia pisahkan, dia macam bangunan lain pula. Sebab apa? Sebab dia orang sangat sensitif dengan adanya perempuan-perempuan, dan dia orang ambil berat tentang isu tu. Tuan-tuan boleh bayang kalau ruang tamu yang terbuka, ada anak menantu kita, lepas tu ada tetamu yang datang beraya apa semua, dia nak pergi ke tandas. Kalau rumah-rumah lama kan dia bukan ada bilik air tandas ada dalam bilik terus. Jadi nak pergi tu kena lalu dapur, dia pun nak kena tutup dengan tuala. Benda-benda tu dia privacy. Walaupun ada orang alah apa payahnya, tutup je lah. Okay. Tapi alangkah baiknya kalau benda tu tak berlaku langsung, lagi baik. Itu lebih tertutup, itu lebih terjaga, itu lebih aman daripada fitnah. Itu lebih aman bagi orang yang mampu lah. Saya tak kata semua kena rombak rumah lepas ni, semua kena rombak, kena buat macam tu, tak pun. Cuma saya kata kalau ada setengah anak menantu yang dia pilih nak tidur rumah lain, dia nak datang ziarah raya ni, dia tak nak tidur rumah kita, kita faham lah, itulah isunya. Isunya ialah dia tak nak aurat dia terbuka di hadapan ipar-iparnya ataupun tetamu-tetamu yang tak sepatutnya tengok aurat dia tu. Jadi itu benda ataupun perkara yang kita kena faham.